Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat 24. Katakanlah, sekiranya adalah bapa-bapa kamu ataupun anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu serta isteri-isteri kamu dan kerabat kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang takhshawna kasadaha, yang kamu takut ianya rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu redha, kamu suka, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad pada jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Yang saya hormati Tuan Imam, pengerusi jawatan kuasa, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul dengan suatu yang menjadi kecintaan kepada kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan ayat yang telah saya bacakan tadi, dalam kita membincangkan bagaimana kita menjadi seorang Islam yang mempunyai kepahaman ataupun pengertian yang mana apabila kita menganut Islam, kita wajib mencintai Allah dengan sebenar-benar rasa cinta, yang mana rasa cinta ini menjadikan hati kita itu sentiasa rindu dan terikat dengan orang yang kecintai, dan menambah kita untuk kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan, berkorban, dan sampai kepada kemuncaknya, iaitulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memegang untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah yang memenuhi pengertian kita sebagai seorang Islam ataupun seorang Muslim, sudah tentulah kita terpaksa berdepan dengan halangan-halangan sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat yang saya telah bacakan tadi, di mana
anak-beranak kita, saudara mara kita, bapa-bapa kita, isteri-isteri kita, kerabat kita, harta benda kita, perniagaan kita, rumah yang kita duduk. Kalau semuanya itu menjadi penghalang kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan keputusan kepada kita sama ada ianya diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Jadi untuk memberikan makna bahawa kita ni adalah seorang Islam, kita mesti dari sudut pegangan ataupun akidah kita ni, mesti kita cinta Allah lebih daripada apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan kemuncak ketundukan ataupun kepatuhan kita sebagai seorang Islam yang menyatakan cinta kepada Allah ini tak lain tak bukan ialah dengan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan jihad ini dia menunjukkan bahawa kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam jihad yang memberi pengertian ma'rakah ataupun peperangan di mana kita akan bertembung dengan musuh-musuh Allah yang nak menjahannamkan Islam, yang mana kita terpaksa melupakan kenikmatan hidup di dunia, kita terpaksa melupakan kaum keluarga kita dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada pejuang-pejuang agama Allah, sama ada mereka yang telah pergi sebelum daripada ini ataupun mereka yang telah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah menghabiskan harta benda mereka, jiwa raga mereka. Dan ini termaktub di dalam sejarah, bukan hanya sejarah sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sejarah yang panjang sebelum daripada itu. Kerana apa? Kerana orang yang kita cintai ini biasanya dia akan memberikan balasan ataupun manfaat daripada rasa cinta yang kita tanam kepada dia. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan mendapat manfaat daripada seseorang itu. Kita cinta pada suami kita, suami kita akan berikan manfaat-manfaat yang kita boleh dapat daripada suami kita. Begitulah juga sebaliknya dengan isteri. Jadi orang yang kita cinta ini, itu kalau kita ambil pada peringkat manusia, kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ini maha kaya, maha kaya ni tinggi, walaupun hari ni pun ada juga orang guna istilah maha kaya. Benda ni tak patut, sebab tidak ada yang maha kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi maha kaya itu hanya pendapatan dia 15,000, 20,000 baru nak kira maha kaya, itu tak patut. Maha kaya ni unlimited. Maha ni dia tidak ada limit. Sebab itulah Allah sahaja yang letak pada limit ini. Kerana Allah itu kaya. Makna kaya itu ghaniyun. Makna ghaniyun itu ialah kaya. Sama je. Apa maksud kaya? Kaya itu dia tidak mengharap, dia tak perlukan sesuatu. Kalau seseorang itu walaupun gaji dia 5,000, 10,000, dengan ada 5,000, 10,000 dan sebagainya, dia kaya dengan arti kata dia tak perlu apa-apa dah. Dia tak ada apa-apa, dia akan kaya pada pengertian itu. Tetapi kalau kita letak kepada basic yang biasa, sudah tentulah 5,000 tak cukup, 10,000 pun tak cukup dalam keadaan sekarang. Kalau kita mengambil kira 15,000 untuk kita letak pada status maha kaya pun tak cukup lagi sebenarnya, tidak maha. Maha ni maknanya dia tidak perlu apa-apa, dia tidak perlukan apa-apa. Sebab dia kaya. Allah tu kaya sebab Allah tak perlukan apa-apa. Dia tidak ada tempat untuk dia bergantung. Yang bergantungnya kita. Kita bergantung kepada Allah, bergantung kepada rezeki Allah, bergantung kepada orang, bergantung kepada kepandaian kita untuk kita mendapatkan manfaat dan sebagainya. Nah, ni kita ni miskin, kan? Jadi orang yang kaya tetapi dia tidak pernah puas dengan kekayaan mereka, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang miskin. Miskin dari sudut hati. Hati itu tidak kaya. Itu satu pandangan yang lain lah. Tapi nak cerita di sini, bila sebut maha ni benda yang kita kena letak pada tempatnya yang betul. Kita tak perlu letak pada tempatnya sewenang-wenang. Oleh kita marah kepada orang tu, dia ni kita kata maha jahat, maha Fir'aun dan sebagainya. Sedangkan kejahatannya tidak setara dengan maha Fir'aun itu, ataupun dengan orang yang terlalu jahat. Jadi kita istilah ni kita kena letak elok. Jangan kita gunakan istilah ni untuk retorik ataupun untuk percakapan sehingga terkeluar daripada maknanya yang sebenar. Baik. Kok mana pun yang penting di sini ialah kalau kita melihat kepada orang yang berjihad ini telah dikhabarkan kerana
Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada mereka yang berjihad. Maknanya Allah ni cinta kepada kita. Allah cinta kepada manusia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah memberi daripada jiwa-jiwa orang yang beriman itu, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah. Maknanya bagi mereka itu akan dibayar syurga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berjuang, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka itu membunuh dan mereka itu terbunuh. Wa'dan alai haqqan fit Taurat, demikianlah benar janji Allah sebagaimana yang telah disebut di dalam Taurat, wal Injil wal Quran, di dalam Injil dan juga di dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, maka siapakah yang lebih benar janjinya, baik janjinya selain daripada janji Allah. Ini janji Allah. Kita mencintai seseorang tu dengan sebab janji. Ingat tak masa kita muda-muda dulu kan, bukan main lagi kawan tu berjanji. Jadi kita pun suka pada dia, kita cinta pada dia, kita nak pada dia dengan sebab itu kita akan mendapat apa yang dijanjikan. Dan Allah selaku zat yang maha besar menjanjikan kita begitu. Dan sekiranya kalau kita berpaling daripada zat yang kita cintai ini, Allah akan cari orang lain yang mana Allah cinta orang tu, cinta kumpulan itu, tak cinta dah kepada kita. Wa man yartaddid minkum wa man yartadda minkum an dini, maka barang siapa yang murtad daripada kalangan kamu daripada agamanya, fasawfa ya'tillahi biqaumin, maka nescaya Allah akan datangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum, ya Allah cinta padanya, wa yuhibbunah, dan kumpulan itu cinta pula kepada Allah. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berjihad, berperang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidak takut, gentar kepada celaan orang yang mencela. Jadi kita bercinta ni tak kira, ingat dulu, orang marah kita ke tunggu bas sampai 2-3 jam tak pergi jumpa dan sebagainya, cinta punya pasal. Orang kata kita gila, betul tak? Orang mencaci kita, dia kata benda lah, kamu kahwin dengan dia pun bukannya bagus sangat, dia tu belajar pun tak tinggi mana, tak peduli, sebab kita cinta, betul tak? Jadi sama. Jadi kalau kita tidak mencintai Allah atas sifat-sifat yang telah saya nyatakan tadi, Allah akan ganti kita ini dengan kaum yang lain, dan Allah akan cinta kaum itu, dan kaum itu akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan satu daripada sifat orang yang beriman, yang merupakan satu juga sifat orang yang disebut sebagai orang Islam. Jadi orang Islam ni mesti letak tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai Nabi juga. Jangan cinta Allah aja, Nabi tak cinta, tak nak ikut Nabi, kerana Nabi ni manusia, dan sebagainya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikut aku. Allah suruh Nabi kata kepada kita, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, kamu ikut aku. Ikut Nabi, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Datang hamba Allah ni bawa surat kepada kita, suruh kita macam-macam, ikut orang ni. Oleh kerana kita cinta, kita sayang kepada dia, kita ikutlah. Kalau kita tak sayang, tak ikut orang tu. Tak? Sebagaimana yang diarahkan oleh surat tu, tapi kita ikut. Kenapa? Kerana kita cinta dengan orang yang memberikan surat. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan risalah Al-Quran ini menerusi nabinya, yang mana nabi ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi yang lain ada yang disebut sebagai Khalilullah, kawan Allah, teman Allah, iaitu Nabi Allah Ibrahim, dan semua nabi-nabi yang Allah cintai, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah manusia seperti ini tidak layak untuk kita cintai, untuk memberikan makna pengertian yang kita ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat kita orang beriman, orang Islam, kita mesti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana cinta itu melampaui apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Cinta lebih daripada cinta kepada kaum keluarga kita, cinta kepada anak beranak kita, sekiranya mereka itu memang kita cinta secara fitrahnya, memanglah kita cinta kepada keturunan kita. Tetapi kalau keturunan kita ini melawan Allah Subhanahu Wa Taala, menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka gugur cinta kita kepada mereka. Kenapa?
Kerana kita mesti cinta Allah lebih daripada mereka, kan? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu akan tidak dapati, tidak akan kamu dapati satu kaum yang mereka itu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Mereka itu berkasih sayang dengan mereka ataupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu terdiri daripada bapa-bapa mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara mara mereka, au ashiratahum, ataupun kerabat mereka. Tak boleh. Sebab kalau kita ni betul-betul beriman dengan Allah dan akhirat, kita tak akan jadi orang yang berkasih sayang dengan orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang melawan Allah dan Rasul kita itu terdiri daripada orang yang kita cinta, saudara mara kita, kerabat kita, bapa kita. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang betul-betul dapat menjalankan ini, yang tak mau berkawan ataupun bersama-sama dengan mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu mak ayah mereka. Allah Allah letakkan di dalam hati mereka itu, maktubkan, menteri dalam hati mereka itu iman. Ulaika kataba fi qulubil iman wa ayyadahu bi ruhin min. Dan Allah tolong beri petunjuk melalui roh, Al-Quran, wahyu dan sebagainya. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah, parti Allah. Hizb ni parti yang Syiah duk guna dekat selatan Lebanon tu. Hizbullah tu dia ambil parti, dia ambil ayat ni, kan? Tapi saya bawa ayat ni dalam konteks kita kita benci kepada mereka yang lawan Allah, walaupun sepatutnya kita cinta kepada mereka. Cara perbahasan tu lain, tetapi perbahasan ini ada daripada sudut yang lain apabila mereka memandang kepada hujung ayat ini. Ulaika hizbullah. Mereka adalah hizbullah, kan? Sama juga, walaupun puak-puak yang pergi menyokong Israel itu terdiri daripada orang yang mereka sayang, terdiri daripada mak ayah dia yang menjadi pembelot dan sebagainya. Oleh kerana mereka belot kepada Islam, sokong Israel, lawan orang Islam, walaupun mak ayah mereka sendiri mereka tidak akan sokong, mereka tak akan berkasih sayang dengan mereka. Nampak tak? Sama juga. Jadi benda ayat ni, luar ayat satu je, kita boleh tafsir. Dan tafsir itu tidak salah. Tidak salah pun salah. Betul tak? Janji ayat itu terpakai. Saya bawa dalam konteks kita nak tunjukkan cinta kita ni kepada Allah SWT melebihi daripada saudara mara kita, yang mana saudara mara kita ni sepatutnya kita sayang, tetapi oleh kerana dia lawan Allah dan Rasulnya, maka kita kena tak sepatutnya berkasih sayang dengan mereka. Kita kena tinggalkan kasih sayang dengan mereka. Ciri ini Allah sebut ulaika hizbullah. Mereka itulah hizbullah, parti Allah. Terpulanglah siapa nak ambil. Kalau kita nak buat satu lagi pendaftar pun, satu lagi parti hizbullah boleh juga, tapi teruk sangatlah, dah berpecah banyak lah ni jadi itu. Kan? Hak yang ada ni pun tak tahu nak ke mana, tak tahulah nak bilang, banyak sangat. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi muluflihun. Tidakkah parti Allah ni mereka yang akan mendapat kemenangan? Tak menang di dunia, menang di akhirat. Kerana sikap ataupun prinsip yang kita pertahankan. Kenapa? Kerana cinta kita kepada Allah melebihi daripada anak beranak kita. Apatah lagi anak beranak kita ni lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita beritahu kepada dia, pujuk kepada dia, ajak dia elok-elok, dia lawan juga. Lawan juga, kita kena ambil satu tindakan lah, kan? Tak boleh lah bila dia menunjukkan penentangan tu kita terus tu. Kita pun ada kaedah, kita pun kena dakwah kepada dia. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Seru, panggillah mereka itu ke perjalanan Tuhan kamu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan mauizah, pujuk dulu. Wajadilhum billati ahsan. Naklah kamu berjihad, bermujadalah, berjadal ataupun berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Mula-mula ajak dulu, lemah lembut, pujuk, lepas itu berargumen, berhujah, kenapa jadi macam ini, kan? Dengan cara yang paling baik. Lama-lama tak boleh juga, terpaksa putus. Sebagaimana putusnya Nabi Ibrahim daripada ayah dia, kan? Azar.
Walaupun ada yang mengatakan itu ayah saudara dia ke, bukan ayah dia betul, tetapi ayah lah. Orang yang sepatutnya sayang. Oleh kerana menyembah berhala putus, tak sayang lah, bawa diri. Dan ini yang kita kena belajar daripada Al-Quran. Walaupun benda ni mungkin pada setengah orang tak dapat diikuti ataupun bertentangan dengan apa yang mereka pegang. Baik, daripada saudara mereka apa lagi? Di sini kita sebut bagaimana Allah sebut suruh kita tinggalkan saudara mara kita, tinggalkan juga harta benda kita yang kita usahakan, dan juga perniagaan-perniagaan kita. Tinggal tu bukan tinggal gitu saja. Sekiranya perniagaan kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram, oleh kerana kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita berniaga hak haram ni. Tinggalkan perkara-perkara yang haram itu, berniaga dengan cara yang baik. Walaupun tak dapat untung banyak, tetapi perniagaan kita letak atas jalan Allah, insya-Allah dapat keberkatan, barakah, ziyadah, kelebihan daripada perniagaan kita. Itu maknanya. Dan juga dengan apa tu, tempat-tempat tinggal kita, yang kita rasa duduk seronok beradu. Dah, sebagaimana kalau tuan-tuan baca berita pada hari ini, di mana forensik Israel dia buat pembedahan kepada Syahid Yahya Sinwar. Apa yang ditemui? Pasukan forensik ni dia, bila dia buat pembedahan kepada mayat tu, dia boleh tahu mayat tu mati bila, apa yang menyebabkan kematian dan sebagainya lah. Satu daripada finding yang dijumpainya ialah sebelum Yahya Sinwar ini mati, dia tak makan lebih daripada 3 ataupun 4 hari dia tak makan benda. 3-4. Kalau kita tengok apa benda yang dijumpai itu, hanyalah coklat mentol tu, mentol tu kan, coklat mentol ke apa, mentol tu mentol lampu, mentol siapa tak ya, orang selalu pergi bawa bila naik kereta ngantuk apa semua kan, makan hantu je, yang tu yang dijumpa. Ada mungkin ada makanan lain, tak. Sebelum daripada itu dia tak makan 3 hari, duduk di barisan depan, luka, yang menafikan tomahan yang mengatakan bahawa dia ni duduk di dalam bangka selamat, manakala orang lain kena bom mati. Dia ada makanan? Tak, dia tidak ada makanan. Kenapa? Kerana dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada negara dia, dia berjihad di jalan Allah, dia sanggup tinggalkan benda itu semua. Patutnya duduk dekat bangka, tidur enak, tidur lena, sebagaimana Netanyahu nak balik rumah dia, tiba-tiba rumah dia kena lawat oleh drone pergi ke rumah dia, tengok dekat pintu apa ni, bilik tidur dia. Ini masuk dia. Dan yang terbaru ni, dia nak pergi ke Sempadan, Lebanon, lebih kurang dalam 6 km tempat itu sebelum dia datang kena bom. Dekat dengan kawasan mana, macam mana orang tahu? Sama ada kebetulan ataupun memang ada ejen yang menunjukkan bahawa mereka yang mencintai tempat-tempat itu, akhirnya bila sampai janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh tarik. Dan orang yang tidak mencintai tempat itu, cinta kepada tempat yang abadi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganti dengan istana, dengan rumah yang besar dan sebagainya. Sebagai apa? Sawaban min indillah, sebagai satu sawab, balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita membaca doa, kita kena yakin, Rabbana wa'atana ma'ala, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami apa yang telah yang telah kamu kurniakan atau berjanjikan kepada rasul kami, ma wa'atana rasulullah, wala tuhzina yaumal qiyamah, dan janganlah kami ini dihina, diberi malu pada hari akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab, fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah menjawab pertanyaan ataupun doa mereka itu. Allah jawab apa? Inni la udhi'u amala amil minkum min zakarin aw unsa, sesungguhnya aku tidak membeza-bezakan amalan di antara kamu ini sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki ke perempuan, kalau kamu buat baik, kamu buat jahat, kamu kena. Kalau buat baik, tak kira. Ya tak? Dan seterusnya, wallazina hajaru, itulah orang-orang yang berhijrah, wahajaru dan mereka itu berjihad di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka itu berjihad di jalan
wa uzu fi sabili, dan mereka itu disakiti di atas jalanku. Oleh kerana mereka berhijrah itu mereka disakiti di atas jalanku. Wa qatalu wa qutilu, dan seterusnya. Saya tak ingat ayat tu, tapi ayat yang saya sebutkan tadi adalah ayat yang merujuk kepada jawapan Allah Subhanahu wa taala. La ukaffiran anhum sayiatihim, dan Allah akan dan mereka itu Allah akan ganti keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa mereka. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan mereka itu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai thawaban min indillah, sebagai satu pahala reward daripada sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah itu terdapat pahala yang paling baik. Nampak tak? Jadi kita tengok di sini, sanggup seseorang itu tinggal tempat tidur dia yang baik. Jadi kita begitulah juga. Ini kita bercakap dari segi benda yang besar, perkara yang berlaku, jihad. Kalau kita ni tak sanggup meninggalkan tempat tidur kita untuk bangun sembahyang subuh, lambat lagi lah kita nak cerita pasal Yaya Sinwar ni. Tak? Yaya Sinwar ni jauh ke depan, bawa batu depan kita dah. Kita ni nak tinggal sembahyang subuh tu pun, nak tinggal tempat tidur untuk sembahyang subuh pun fikir 2 kali. Bangun, baring balik, tidur, kan? Di situ nak menunjukkan kepada kita sejauh mana kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjawab ataupun menyahut seruan azan yang Allah suruh kita datang kepada dia, sembahyang, dapatkan kemenangan dan sebagainya. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi apa yang saya ceritakan ini perkara yang kita boleh tengok dan kita boleh bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Sejauh manakah kita ni benar-benar cinta kepada Allah, ataupun kita bercinta kepada benda-benda yang Allah sebut tadi. Kerana semuanya itu akan musnah, semuanya itu akan hancur. Yang kekal adalah apa dia? Pahala yang insya-Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita balik pada ayat yang saya sebutkan tadi, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidak takut celaan orang yang mencela. Jadi orang yang berpegang kepada prinsip ini, kita kena pakai satu prinsip, iaitu kita tak ambil pot dengan apa orang nak kata. Biarlah. Dia ni kenapa? Mak ayah dia pun dia buat tak peduli je. Kan? Bukan tak peduli dah, tapi mak ayah kita terlawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi nak buat macam mana? Walaupun orang kata kita anak tak kenal budi, kita tetap beri dia apa semua, tetapi kita tak boleh nak ikut cakap-cakap dia yang menentang Allah dan sebagainya. Jadi kita kena buktikan bahawa kita tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Sebab itulah pejuang-pejuang, orang kata dia ni lambat menang lah, sebab mereka menyerang menyebabkan semua matilah, kan? Macam-macam, nak jadi Syiah lah, pergi bekerjasama dengan Iran. Itu pun satu hal juga, kan? Yang dia ni marah ke Syiah, dia tak nak bantu. Kalau dia marah Syiah, dia lah bantu. Dia pun tak bantu-bantu. Bila Syiah masuk, dia bising pasal Syiah. Dan mereka ni dia senang, dia gunakan pertelingkahan antara Sunni dengan Syiah ni untuk dia letak tentera dia dekat Teluk. Konon-kononnya nak jaga negara-negara Arab daripada ancaman Iran, tetapi pada masa yang sama sebenarnya mereka nak jaga Israel. Sebab dengan adanya pangkalan tentera di negara-negara Arab itu menyebabkan mereka itu tidak boleh berpaling untuk lawan Israel. Betul tak? Tuan-tuan tengok bagaimana tentera Jepun yang kalah perang. Jepun bila kalah perang terpaksa sign agreement. Mereka letak tentera dia, base dia dekat Okinawa. Pulau Okinawa tu ada base tentera Jepun. Jepun tidak boleh hantar tentera dia keluar. Itu syarat dia. Sebab tu Jepun ni hebat. Dia buat bawang elektrik macam-macam sebab dia tak boleh berperang lah. Dia terpaksa buat kerja tu. Adalah hikmah dia. Tapi nak cerita dia tak boleh buat apa-apa. Dia terpaksa ikut saja. Sama negara Arab. Dan ada negara-negara Arab yang berani. Kita tengok bagaimana yang menimpa mereka. Dan kalau mereka berani cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada kedudukan mereka, mereka akan dapat berjihad. Mereka akan dapat lawan Israel. Hatta kalau Iran itu sendiri pun bawa fahaman Syiah, mereka akan mampu untuk berlepas dengan Iran pula. Tetapi kalau mereka masih lagi saqaltum ilal ard, pegang dengan dunia, cinta kepada dunia, yang Nabi sebut hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati ini, sampai bila mereka tak mampu lawan Israel. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
malakum, mengapakah kamu ini iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, disuruhkan kepada kamu, infiru fi sabilillah, hendaklah kamu keluar dari jalan Allah, saqaltum ilal ard, kamu terikat, kamu terikat dengan dunia kamu, kamu tersangkut dengan dunia kamu. Saqaltum ilal ard, aturidu hayatad dunya fil akhirah, apakah kamu ni hendak sangat kehidupan dunia ini berbanding dengan akhirat? Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, dan tidaklah hidup dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit je nilai ni yang kita duduk nak kejar harta benda, rumah pun sedikit je nilai dia. Nak tahu sikit tak sikit, kita cuba mati tak ada langsung nilai tu bawa. Kalau tengok orang Cina tu, kadang-kadang dia buat kubur dia, ada juga dia bawa replika masuk kubur. Nak dulu tengok cerita apa ni, Lim Gotong kan, kubur dia besar, siap aircon tak silap. Ada juga dia bawa katil lah, benda-benda. Ada juga bawa, kita tak bawa benda pun. Itu tara hak paling besar sekali. Tapi yang itu nak kubur dia kat nirwana apa semua tu, ratus ribu pun ada satu kubur tu. Hidup pun susah, mati pun susah. Sebab tu mati yang paling senang dekat kaum Islam. Memang tak buat apa-apa pun, nilainya tak ada, habis lepas ke tangan orang, kena tinggal. Maknanya memang tidak ada nilai. Bukan tak bernilai, maknanya kata kita tinggalkan dalam keadaan kehidupan biasa, tak mencari harta benda dunia ni untuk rezeki kita, untuk menjaga anak-anak kita, itu tidak. Itu kita tidak masukkan kita. Tapi maknanya hati kita terikat, maknanya sampai kita tak boleh nak melangkau. Sedangkan kita dapatan harta benda negara-negara Arab ini lebih daripada apa yang mereka perlukan. Sampai jamban pun buat daripada emas, kereta pun salut dengan emas, macam-macam. Benda-benda ini kalau ditukarkan kepada senjata, beri betul-betul. Kenapa mereka tak mampu? Kenapa? Kerana mereka tersangkut dengan dunia mereka. Sedap kata ke orang. Kita pula macam mana? Kita boleh berkurang macam tu juga, cumanya dalam skala yang kecil je lah, kan? Sepatutnya 3 benda yang kita buat hari ni kita dah lupa dah, dalam kes kita dengan Palestin ini. Pertama sekali, kita berdoa, ataupun kita kunut nazilah, tu kita lupa dah. Tak banyak dah tempat buat, dah lupa dah. Doa tak pun ada. Lepas itu kita pun dah tak boikot dah berhenti dah boikot. Dan yang ketiganya, kita tidak menyumbang. Ada duit sikit pun kita tak sumbang. Sepatutnya duit ada lebih, lebih pencen apa semua tu, nak letak ke mana? Pencen ni dia masuk awal daripada orang yang terima gaji lagi. Yang pencen lah, pencen kan terima awal kan, betul? Betul tak? Muslimat kan, yang terima pencen lah. Yang tak terima pencen pun anak akan bagi juga, muka lambat sikit je lah. Ada lebih tu, bagi. Ni aku tak dapat pergi nak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni aku tak dapat buat apa-apa, berdoa. Aku tak dapat buat apa, aku boikot. 3 benda ni kalau kita buat, insya-Allah. Kenapa? Itu atas kapasiti kita. Kalau kita nak pergi berperang, sebagaimana saya ulas dalam kuliah yang lepas, dia ada syarat-syarat yang tertentu untuk kita pergi berperang ni. Bukan kita main pergi bawa senapang apa semua tu, tak sampai keluar dekat immigration dah jalan. Dia mesti ada keizinan daripada pemerintah, keizinan daripada mak bapak, izin daripada orang yang memberikan kepada kita hutang. Kita mesti ada istita'ah, ada kemampuan, ada latihan, ada bekalan. Itu yang disebut oleh para ulama lah dalam jihadul hujum, jihad yang kita pergi menyerang keluar. Kalau jihad bila kita telah diserang di dalam negara kita, kita memang wajib fardu ain untuk mempertahankan negara kita. Tetapi dalam kes Palestin ni ada beberapa syarat, 5 ataupun 6 syarat. Dan yang paling aula syaratnya, yang utama ialah mestilah jihad li'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah. Bukan jihad tu pergi keluar untuk dapatkan nama, nak kejar pangkat dan sebagainya, nak tunjuk yang dia tu hero, pergi berperang. Itu tidak dikira. Semuanya yang saya sebutkan ini sabit, diriwayatkan hadis-hadis mengenainya, yang kemudian diolah oleh para ulama, dijadikan sebagai satu daripada syarat-syarat untuk kita pergi berperang. Jadi kita tidak mampu untuk berjihad cara begitu. Jadi kita sekadar kita buatlah 3 perkara ni, insya-Allah semua kita boleh buat. Kalau yang ini pun tak boleh buat, macam mana kita nak membuktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Sedangkan kaum yang Allah pilih ni, yang mana kalau kita tak termasuk di dalamnya, Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Saya lupa. Mereka itu bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman dan bersikap tegas kepada orang kafir yang lawan Islam. Saya lupa sebab ayat tu panjang dalam tu sebelum tu. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang di atas jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka itu tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Kan? Takut ada. Ni naik pula terang. Naik pula terang ni tak takut. Jangan main kepala gila kawan ni. Tapi ada yang memberi harapan. Bila Trump ni, oleh kerana dia ni seorang yang mementingkan dunia, perniagaan, mungkin dia akan tak bantu dah Israel ni. Satu segilah, sebab kalau dia bantu Israel, tak menang perang, buat habis duit je, dia tak akan bantu. Satu. Tapi kalau dia kata dia all out nak bantu Israel, sebab kalau dia menang, dia akan dapat banyak lagi barang harta rampasan perang, boleh faedah kita. Teruk tu kan. Jadi apakah kita nak harap kepada orang yang macam ni? Tak boleh nak harap, sama je. Cumanya kita kena tengok sejarah Trump ini. Walaupun Trump ini tidak menggunakan, dia panggil habis askar dia keluar daripada Iraq. Ingat tak ketika dia naik? Keluar tak ada. Daripada Afghanistan sebelum daripada itu lagi. Tetapi dia licik dengan mengadakan perjanjian-perjanjian. Satu perjanjian dia yang dia boleh menukarkan ibu negara Israel daripada Tel Aviv ke Baitul Maqdis itu melalui perjanjian Abraham Accord yang dibuat pada tahun 2020, yang menyebabkan negara Arab pergi tanda tangan dan mengiktiraf Israel. Dan selepas daripada itu Netanyahu bawa keluar peta baru, the new Middle East. Tidak ada lagi yang dikatakan negara Palestin, yang sebahagiannya untuk orang Palestin, sebahagian lagi untuk Israel, mengikut perjanjian Oslo 1993-95 yang memperuntukkan two state solution. Tak ada lagi. Nampak? Mereka berfakat-fakat. Mereka dapat berpakat-pakat bersama-sama untuk menjayakan rundingan ini, dan negara-negara Arab pakat tanda tangan. Sebab benda ni kita kena cakap. Sebab itulah tuan-tuan, apabila OIC dalam satu kesepakatan mencadangkan supaya diberikan tekanan kepada Israel yang menyerang semula pada peristiwa 7 Oktober lalu, apa dia? Sekat minyak. Itu adalah resolusi OIC. Sekat minyak kepada negara barat, putuskan hubungan diplomatik. Nak putus macam mana, dah sign, tapi resolusinya putus. Orang Islam yang sepatutnya lawan Israel dan tolong orang Palestin tak putus hubungan. Yang putus apa? Tu, saya rasa apa nama negara Colombia, biar tak ingat dah. Colombia, Bolivia. Bolivia yang pergi putus. Kali putus, siap panggil duta balik, keluarkan duta. Mana negara ni? Kalau kita bawa kepada ayat Quran yang kata ustaz ni menggunakan ayat Quran untuk mengatur orang, kita tak kata orang. Nak kata apa? Ketiak masjid, nak kata ketiak, kena kata ke orang. Kenapa negara bukan Islam boleh putuskan hubungan, dan boleh Afrika Selatan bawa kes ni peringkat antarabangsa ke mahkamah antarabangsa, sedangkan resolusi ini dibuat secara secara syura oleh OIC, ditolak oleh 5 negara termasuk Arab Saudi, UAE, Bahrain, Sudan, kita silap satu lagi, Maghribi. Kita boleh cek balik, bukan cakap bohong. Ingat tak 7 Oktober? Setelah 7 Oktober dulu, negara ini yang tolak. Arab Saudi ini tidak sign lagi agreement ni, dia baru nak sign. UAE dah sign. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena tengok perjanjian-perjanjian ini sebenarnya dijadikan alasan untuk mereka menjajah. Sebab itulah kalau mereka boleh menang, mereka tak perlukan perjanjian ini. Allah tahu benda ni. Allah kata apa? Kaifa in yazharu alaikum, bagaimanakah wa in yazharu alaikum, sekiranya mereka itu dapat menguasai kamu, la yarqubu fikum illa wala zimmah, mereka tidak akan mengikat tali kekerabatan, kekeluargaan, dan juga tidak akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Kalau mereka itu boleh menang,
Tapi oleh kerana mereka nak menang pun payah, kita buat perjanjian dululah. Betul tak? Kan, nak sapu orang Melayu dulu. Bukan senang British nak sapu kan. Tak boleh nak masuk gitu je, buat perjanjian satu. Perjanjian kan tak? Terima residen Inggeris lah, kerebuk-kerebak apa semua tak terima, balik awal apa semua. Lah perjanjian hujung sekali Malaysia Union. Tanya, ambil. Apa akhirnya? Akhirnya menyerahkan tanah Melayu ini kepada Crown koloni, kepada pejabat tanah jajahan. Tak ada lagi sultan, tidak ada lagi raja. Sedangkan dulu kau main lagi, raja kita akan bermesyuarat, kita akan bagi residen. Residen ni kerjanya nasihat raja. Oh, satu. Nampak tak? Akhirnya tak ada. Ini sejarah yang sangat jelas. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran. Bagaimana sekiranya mereka ni menang kepada kamu, boleh menang, mereka tak perlukannya semua. Mereka perlukan hanya untuk apa? Hanya yurdunakum bi afwahi. Mereka ini nak mereda kepada kamu, nak bagi kamu ni please, kamu boleh terima. Dengan bibir-bibir mereka nak membuatkan kamu rasa, oh baguslah dia ni cakap bagus, cakap lembut, cakap berjanji, marilah kita berdamai. Sedangkan hati mereka tak mahu wa ta'ba qulubuhum. Sedangkan hati mereka tak setuju, membantah. Apa yang mereka cakap di luar tak sama dengan dalam hati. Sebab itulah perjanjian yang dibuat oleh semua ini termasuk bangsa bersatu, semua tidak ditepati oleh Yahudi. Kita je orang Islam nak percaya. Tengok tuan-tuan, Al-Quran bagi sebiji-sebiji. Dan Allah SWT beritahu kepada kita supaya kita ini memerangi mereka yang pecah perjanjian ini. Alla tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Mengapakah kamu tidak memerangi satu kaum yang memungkiri sumpah-sumpah mereka, wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka itu sangat berkehendak supaya menghalau rasul. Dan mereka itu wahum badaukum awwala marrah. Mereka itu yang memulakan peperangan itu pertama kali. Mereka dulu yang buat. Semua mereka buat. Atakhshawnahum, Allah tanya, apakah kamu takut kepada mereka? Fallahu haqqu an takhshawh in kuntum mu'minin. Maka Allah lebih berhak kamu takuti sekiranya kamu beriman. Nak jawab pertanyaan Allah ni? Jawab. Kamu takut? Kamu tak akan takut kepada mereka kalau kamu cinta kepada Allah SWT tu je. Yang dia pergi rembah naik motor tengah malam, hujan panas, pergi jumpa dia. Sebab apa? Sebab sayang, cinta. Tak takut, jatuh-jatuh. Betul tak? Kalau kita buat perbandingan yang mudah. Sama juga kalau kita cinta kepada Allah SWT, tak takut. Kena pula orang yang nak kita lawan tu memang dia dulu yang buat pasal. Dia dulu yang memulakan perkara itu. Sepatutnya kita lebih berani. Kenapa? Kerana kita ini berada di atas jalan yang benar, kan? Janganlah kamu berduka cita, jangan kamu wala tahzanu. Allah SWT sebut, janganlah kamu berduka cita, tapi janganlah kamu rasa rendah diri, wa antumul a'laun. Sedangkan kamu berada di atas benda yang tinggi, ataupun kamulah yang benar. Walam yatirakum ma'amalakum, dan Allah tidak mesesiakan amalan kamu. Kamu benar, apa yang kamu takut? Jangan kamu putus asa, jangan kamu rasa duka cita. Wa antumul a'laun, sedangkan kamu yang betul, kamu yang benar, kamu yang tinggi dalam perkara ni. Dan Allah tidak membiarkan amalan-amalan kamu jadi sia-sia. Jadi apa yang Allah SWT sebut dalam Quran ini, tinggal kita untuk merespon dan beramal dengannya, untuk membuktikan bahawa kita sebagai seorang Islam memenuhi tuntutan makna menjadi seorang Islam, iaitulah kita ni betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya cinta sekadar sebut zikir 1000 kali sehari, itu pun satu. Tapi bila pergi perang takut, ini zikir macam mana ni? Kan? Ini zikir macam mana ni? Dia tak tally. Kita nak tally zikir-zikir perang kita dulu ke depan. Nampak? Dalam keadaan perang, tasbih ada dibawa sekali. Ada maksurat lagi. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan zikir lepas itu duduk. Tak nak keluar, tak nak perang, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang Israel hari ini yang terdiri daripada puak Haredi, yang mereka ini duduk membaca kitab Taurat, tak keluar rumah, duduk di situ macam orang budak tahfiz lah. Tapi bukanlah macam budak tahfiz, nanti orang kata saya ngata tahfiz pula. Dia duduk setempat baca buku agama, tak peduli benda lain. Kerajaan bagi dia duit, bagi dia fund, dan dia ini
tidak dikenakan kerahan tenaga untuk berperang. Sekarang jadi konflik di Israel. Di mana Yoav Galan, tak silap saya, dia nak supaya budak-budak Haredim ini, orang Haredim yang dikatakan elit agama ini, yang selama ini tidak seorang pun tak dipaksa untuk berperang, mereka juga kena kerahan tenaga sebab askar tak cukup nak lawan Palestin. Mereka berpecah sehingga yang terakhir Yoav Galan ini dipecat oleh Netanyahu. Boleh cerita lah isunya antaranya ni. Jadi kita jadi orang agama, kita takut nak berperang. Jangan main tuan-tuan. Ada amalan hitam dari zikir, jangan main. Bila nak mempertahankan Islam, orang yang pakai seluar pendek pula ke depan. Apa cerita? Ini apa cerita tuan-tuan? Ini tak tali sebab itu kita kena faham apa makna kita menganut Islam. Bukan hanya zikir tasbih saja, itu okeylah, tu betul lah tu. Hak lain macam mana? Sebab itulah kita kena faham pada asas yang disebut sebagai tasawur, iaitu gambaran keseluruhan, supaya kita memahami gajah daripada keseluruhan gajah yang besar itu. Bukan hanya kita memegang kaki gajah sebagaimana orang buta pegang, yang inilah gajah, tengok macam batang nyo. Macam mana gajah? Macam batang nyo itu pegang kaki. Tengoklah gajah secara menyeluruh. Udkhulu fisilmi kaffah, masuklah kamu kepada Islam itu menyeluruh. Yang ini yang kita nak, untuk memberi makna sebenarnya apa sebenarnya kita ni menganut Islam, menjadi orang Islam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.